Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat lagi sama-sama kita bertemu dalam kuliah online anjuran Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka, yang mana kita adakan pada setiap hari, dan kita gila-gilakan setiap hari itu orang yang berlainan. Dan insya-Allah tuan-tuan di rumah akan menonton kuliah bersama dengan saya pada setiap hari Isnin insya-Allah sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Jadi tuan-tuan yang mana berada di rumah tu, jika ada kelapangan sambil-sambil makan pun boleh dijemput untuk sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian daripada saya pada petang ini insya-Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mohon jasa baik rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan serta sahabat-sahabat di luar sana agar dapat bantu saya dengan dua perkara. Yang pertama, tolong tekan button like pada rakaman kita ni, dan yang kedua tekan button share. Percuma sahaja, tidak ada kena bayaran apa-apa, tetapi Allah akan bagi ganjaran balik pada tuan-tuan dengan sebab usaha tadi. Kerana apa? Kerana menyebar luaskan lagi dakwah ini kepada masyarakat, insya-Allah. Kerana Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tak sia-siakan pahala orang beriman. Jadi usaha kita walaupun sedikit, ianya ada pahala. Allah tak akan sia-siakan pahala kita. Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita hari ini, sebagaimana kita sedia maklum, kita masih lagi berada dalam PKP fasa 2 dan akan disambung pula PKP fasa 3 yang mana bermula pada hari Rabu ni lah. Sebabnya hari ini bersamaan dengan 13 hari bulan, bermakna besok 14 hari bulan, 15 hari bulan sehingga 28, maka masuklah fasa ketiga PKP kita, yang mana kita hari ini ada 10 hari lagi untuk kita menuju Ramadan. Senang cerita, minggu depan kita dah Ramadan dah puasa dah. Dan agak sedih juga bagi kita, terutamanya umat Islam, kerana pada tahun ini kita semua, dan saya merasakan seluruh dunia ketika ini akan mengalami Ramadan yang tidak sama seperti sebelum-sebelum ni. Jadi apa-apa pun, mudah-mudahan apa yang berlaku ni insya-Allah ada hikmahnya insya-Allah. Yang penting kita kena kuatkan kesabaran kita. Insya-Allah Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita semua boleh dikatakan di seluruh Malaysia dan di mana-mana sajalah, kan, hampir semua berada di dalam rumah, stay at home, ataupun dalam bahasa Arab sekarang ni dia panggil khalik fil bait, kan, ataupun hashtag bahasa Melayu duduk rumah. Ada bahasa logat Terengganu dia pakai duduk rumah saja. Saya rumah orang Terengganu, jadi bolehlah sikit-sikit cakap orang Terengganu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila kita fikir balik, kan, ada hikmahnya berlakunya keadaan seperti ini, di mana mungkin sebelum ni kita jarang-jarang dapat, orang kata, family time yang sangat lama.
Kita jarang-jarang dapat waktu macam ni. Tapi Allah bagi waktu macam ni, pasti ada sebab dia. Mesti ada sebab. Dan dengan nikmat yang Allah bagi ni, nikmat dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga ni yang terlalu lama sehingga menjangkau Ramadan. Ramadan yang akan tiba nanti. Jadi adalah baiknya kita menyusun ataupun kita membentuk keluarga kita ni supaya menjadi keluarga sakinah. Dan antara cita-cita ataupun keinginan setiap orang, tak kira siapa dia, tak kira dia adalah seorang bapa atau seorang ayah, ataupun dia seorang mak ataupun seorang isteri, ataupun dia seorang anak, pastinya dia inginkan keluarga yang sakinah ataupun dia nakkan keluarga yang bahagia. Jadi oleh sebab itu pada petang yang berbahagia ini saya berkenan nak berkongsi sedikit dengan rakan-rakan di luar sana tentang satu topik yang saya fikir perlu diperbahaskan ataupun dikongsikan secara bersama antara saya dan juga tuan-tuan yang berada di rumah, tentang satu tajuk iaitu resipi keluarga bahagia. Tuan-tuan, ini bukan resipi masak-masak. Nama dia memang resipi, tapi ini resipi untuk kategori lain, resipi untuk keluarga. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, walaupun nama dia resipi, dia lebih kurang sama juga macam resipi masak. Kalau kita masak kan, orang lain pun masak juga. Tapi walaupun semua orang boleh masak, tak semua masak boleh sedap. Kena faham tu. Walaupun semua orang pandai masak ataupun boleh masak, tapi tak semua orang masak dengan sedap. Sebab apa? Sebab resipi. Resipi dia lain-lain. Kadang-kadang orang ni dia pakai resipi dia, dia ada tokok tambah sedikit. Ataupun kadang-kadang resipi dia sama, tapi dia advance sikit. Mungkin dia ada lebihkan garam sikit, ataupun dia ada lebihkan gula. Macam orang Kelantan, orang Terengganu pun lebih kurang juga ada manis-manis dalam masakan. Samalah juga tuan-tuan dan puan, rakan-rakan yang rahmati Allah sekalian. Begitu juga dalam kehidupan kita, terutamanya dalam kehidupan kita berkeluarga, ada resipi-resipi khusus untuk kita terapkan, untuk kita masukkan dalam keluarga kita supaya keluarga kita menjadi manis ataupun menjadi indah, cantik dan juga bahagia yang kita idam-idamkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, apa itu bahagia? Bahagia itu apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, pastinya semua orang nak bahagia. Tak ada orang dalam dunia ni yang nak hidup tak bahagia, ataupun lawan pada bahagia adalah celaka. Ini bukan saya yang pandai-pandai membandingkan bahagia celaka, tapi dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lawan perbandingan antara bahagia adalah celaka. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Menceritakan keadaan orang yang di akhirat nanti, ada di kalangan orang yang celaka, ada juga yang bahagia. Menunjukkan lawan bagi bahagia adalah celaka. Maknanya kemusnahan lah kan. Sebut celaka macam kasau pula bunyi kan. Maknanya tak bahagialah, senang cerita, tak bahagia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, semua nak bahagia. Dia kaya, dia miskin, dia seorang yang berpangkat besar, ataupun dia seorang berpangkat yang ataupun tak ada pangkat lah. Orang panggil marhin, orang biasa-biasa kan. Semua orang nak bahagia. Hatta orang gila pun nak bahagia. Orang gila pun nak bahagia, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau perasan orang gila kan, orang yang tidak waras ni, dia biasa macam mana muka dia? Senyum aja kan. Mana ada dia sam, melainkan kalau kita kacau dia lah kan. Tapi kalau tengok dia duduk seorang-seorang tu, senyum, tak betul tu, gila tu. Tapi dia nak hidup bahagia.
Kalau orang gila nak hidup bahagia, apatah lagi kita yang sehat, yang ada akal fikiran yang waras, yang ada iman dalam diri kita. Bukan semua orang ada iman. Ini sangat harta yang sangat bernilai. Allah masukkan iman dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi lebih-lebih lagi lah untuk kita tanam keinginan untuk kita kecapi kebahagiaan dalam hidup. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita kena faham apa maksud bahagia. Ada orang dia ingat bahagia ni apa adalah bila mana dia ada harta yang banyak. Jadi dengan banyaknya harta dia rasa itulah bahagia. Dan ada pula orang dia merasakan dengan ramainya anak-anak ataupun hebatnya zuriat keturunan dia, nasab dia, maka dia rasa itulah kebahagiaan dia. Dan ada pula orang yang merasakan bahagia ini datangnya daripada kecukupan dalam hidup. Walaupun dia bukan kaya, walaupun dia bukanlah orang yang ada ataupun tak ada anak langsung, kan? Tapi kerana kecukupan yang Allah bagi pada dia, dia rasa itulah bahagia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, maksud bahagia ni sangat subjektif. Sangat subjektif. Sebab tu lain orang lain tafsiran dia. Lain orang lain dia punya makna ataupun tafsiran yang dia bagilah tentang bahagia ni, macam yang saya sebutkan tadi. Sampaikan kalau tuan-tuan pernah dengar lah, ada satu lagu ni, nyanyian daripada satu kumpulan Qatrun Nada. Saya suka lagu ni. Lagu dia tu dia macam memberi kesan juga pada kita. Mungkin kerana penyanyi dia tu ikhlas, kan? Macam mana lagu dia tu? Saya nyanyi sikit lah, minta izin lah, kan? Bahagia itu maknawi juga bersifat rohaniyah. Rasa senang bukan bahagia sekalipun ia berharta, kerana semua itu bersifat lahiriah, ia bukanlah hakikat bahagia. Tuan-tuan, hidup kesenangan, apa saja harta yang ada di depan mata kita ni, walaupun harta tu berbentuk anugerah yang Allah bagi, zuriat keturunan, apatah lagi harta-harta benda yang kita dapat pada hari ini, ini semuanya berbentuk lahiriah, berbentuk lahiriah. Kesenangan yang berbentuk lahiriah, macam mana lagu yang saya nyanyikan tadi. Sebab itu kita kena faham apa dia maksud bahagia yang sebenar. Supaya apa? Supaya kita jelas kita punya matlamat kita. Sebab kalau kita tak faham lagi apa maksud bahagia tu, memang kita susah nak capai matlamat tu. Sebab bila kita tak jelas lagi. Jadi insya-Allah kita sama-samalah berkongsi supaya hari ini dapat kita satu penjelasan yang insya-Allah saya buat secara ringkas, supaya ialah dalam tempoh kita berkumpul di rumah, kan, dapat kita usahakan sesuatu, untuk keluarga kita. Mungkin sebelum ni dengan sibuknya bekerja, anak-anak kita orang lain yang jaga, kan. Jadi benda tak nampak depan mata, jadi kita pun tak tahu macam mana anak kita ni dididik, kan. Tambah-tambah kita pula sibuk, kan. Jadi kali ni Allah bagi peluang, semua ada di rumah, baik dia seorang ayah, dia seorang mak, ataupun dia seorang anak, kan. Jadi semua ni ada di rumah, maka usahakan, terutamanya bagi seorang ayah lah, sebab dia ketua keluarga. Jadi usahakan untuk bentuk keluarga yang bahagia, yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita masih lagi nak faham apa maksud bahagia ni, kan.
Nabi SAW bila mana ada orang berkahwin, apa Nabi akan doakan untuk dia? Nabi akan doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Apa maksud dia? Semoga Allah memberkati kedua-dua kamu, pengantin ini, dan Allah cukupkan kamu dunia dan akhirat. Lepas tu, dan Allah bagi kebahagiaan, wa jama'a bainakuma fil khair, dan Allah himpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Okey, baik. Maknanya Nabi SAW ada tak sebut bila kamu berkahwin maka kejarlah harta benda, maka semoga kamu menjadi orang yang kaya raya. Ada tak macam tu? Tak ada. Dalam doa tadi yang Nabi sebut, yang Nabi mention dekat situ tentang keberkatan dan kebahagiaan. Jadi dekat sini dapat kita nampak sikit kan, untuk kita dapat bahagia sebenarnya kunci dia adalah untuk kita dapat keberkatan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, di sisi Islam juga maksud bahagia ni apa? Adalah keluarga. Maksud keluarga bahagia adalah keluarga yang hidup berpegang dengan akidah yang benar dan juga syariat Islam. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni dapat bahagia dunia dan akhirat. Sebab ada orang dekat luar sana yang bukan Islam bahagia juga. Kita tengok dia happy kan, pergi melancong sana sini kan, duit banyak. Orang bukan Islam, orang kafir lah sini kita kan, Allah bagi rezeki pada dia dunia ni, duit bilion-bilion. Tengok pemain bola, artis-artis dia, duit dia Masya Allah kan, orang kata makan tak habis kan, 7 keturunan. Allah bagi nikmat begitu di dunia ni kan. Tapi tak apalah, dia merasakan itu adalah bahagia bagi dia, tak apalah. Cuma nak ceritanya, orang bukan Islam dia cuma dapat rasa bahagia ni dunia saja. Tapi bagi kita orang yang beriman kan, orang yang berpegang dengan syariat Islam, berpegang dengan akidah yang benar, kita punya jaminan bahagia bukan saja di dunia, tapi di akhirat sana pun kita akan dapat bahagia. Oleh kerana itu pentingnya kita berusaha untuk mengecapi kebahagiaan yang sebenar, bukan kebahagiaan yang kita fikirkan. Kadang-kadang yang kita fikir ni belum selalu betul, tapi kebahagiaan sebagaimana yang Islam telah ajar, ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu macam yang saya sebutkan tadi, dekat akhirat nanti Allah dah mention dah, ada orang yang keadaan dia celaka, mana tak bahagia, dan ada yang bahagia. Maknanya hidup kita ni kelangsungan, masih ada kelangsungan dia nanti, iaitu selepas kita mati nanti dekat akhirat. Jadi kena kita usahakan supaya kita bukan saja dapat bahagia dekat dunia, tapi kita dapat juga bahagia di akhirat sana, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bahagia ni senang saja. Nanti kalau cerita panjang nanti pening kepala. Jadi saya simpelkan. Kita nak bahagia, jaga dua benda ni, jaga dua perkara. Saya ulang sekali lagi. Nak bahagia, jaga dua benda ni, jaga dua perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jaga hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimuz dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah. Yang bermaksud apa? Duribat 'alaihimuz dhillah. Kamu akan sentiasa ditimpa kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Melainkan jika kamu berpegang dengan tali Allah, maknanya menjaga hubungan dengan Allah, dan berpegang dengan tali manusia, maknanya jaga hubungan dengan manusia. Dua benda ni, kamu takkan ditimpa kehinaan dengan kamu jaga dua benda ni,
hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa hubungan dengan Allah ni kita kena jaga? Sebab apa? Sebab apa kena jaga hubungan dengan Allah? Simple. Sebab kita ni hamba dia. Kita ni dia yang ciptakan. Jadi sememangnya lah, sepatutnya, sewajibnya kita ni jaga hubungan dengan dia, kan? Jaga kontak. Macam kita lah, kita ni yang lahirkan kita siapa? Mak kita, kan? Walaupun kita bekerja, sibuk bekerja, patut ke kalau kita tak kontak mak kita? Tak patut, kan? Sesibuk mana pun kita, maka kontak lah dengan mak ayah kita dekat kampung. Hari ni saya percaya kalau yang tak sempat dapat balik kampung hari tu, memang duduk di rumah sendirilah. So memang sangat-sangat kata rindulah nak jumpa dengan keluarga, terutamanya ibu bapa di kampung. Yang dapat balik kampung tu rezeki dia lah, kan? Tapi lama jugalah duduk di kampung tu, kan? Jadi rezeki masing-masing. Jadi walaupun kita ni hubungan kita dengan mak ayah kita, kita tetap kena jaga hubungan. Apatah lagi lah kita ni dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi. Dan Allah berfirman juga dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan supaya dia menyembah aku, supaya dia beribadat kepada aku. Allah dah mention dalam Quran dah, supaya kita ni beribadah kepada dia. Jadi dengan beribadah ni adalah jalan untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Bukan dengan telefon tadi. Telefon kita dengan manusia lah. Dengan Allah bukan pakai telefon. Dengan Allah, cara dia adalah dengan kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Dan juga antara lain kenapa kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, kerana kita ni sangat terikat dengan ketentuan dan takdir dia. Sangat terikat. Disebabkan kita adalah milik dia. Jadi, dan dia maha berkuasa. Dan dialah yang mentakdirkan dan menentukan segala dan mengatur segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itulah kita kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya bila hubungan kita baik dengan Allah, maka aturan yang Allah tetapkan untuk kita juga baik untuk kita. Macam kita lah, kan? Kita kenal orang, kenal dengan manusia, kita berbuat baik dengan manusia, manusia tu akan berbuat baik balik pada kita. Dan kalau orang yang kita buat baik itu orang yang ada nama, kan? Orang yang ada pangkat lah, kan? Jadi satu masa besok bila kita dalam kesusahan, insya-Allah dia akan mudahkan urusan kita. Tambah-tambah kalau orang tu dia memang bidang dia, contoh dia meluluskan sekian, ataupun dia ni adalah orang yang bertanggungjawab dalam perkara-perkara sekian. Jadi kita pula tengah buntu masa tu, disebabkan kita pernah bantu dia dulu, insya-Allah dia pula akan bantu kita. Begitulah keadaan dia. Apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan tentukan takdir kita, kehidupan kita sampai akhirat dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Dan juga kenapa kita kena jaga hubungan kita dengan Allah SWT? Kerana apa yang ada pada kita hari ni, tak kiralah apa saja yang ada, yang kita dapat ataupun yang kita tak nak tapi dapat juga. Yang tak nak tapi dapat juga, dia ada banyak bentuk. Ada yang dalam bentuk rezeki, dan ada juga dalam bentuk yang kita tak suka. Dapat juga, kan? Contohnya macam penghinaan, tohmahan, kan? Benda tu kita tak suka tapi dapat juga, kan? Benda-benda tu semua merupakan adalah ujian bagi kita. Kerana apa? Kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surah At-Taghabun ayat 14, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu ni dan anak-anak kamu itu merupakan ujian, fitnah, kan? Allah dah bagi tahu dah, harta benda, anak-anak ni semua ujian. Jadi
Bila ujian maknanya itu adalah test untuk kita, test. Kadang-kadang anak-anak dia meragam kan. Dia buat hal dia tambah-tambah yang baru nak membesar tu. Saya anak saya 1 5 tahun, seorang lagi baru genap setahun. Masya-Allah. Memang ujian lah kan, budak-budak baru nak membesar. Jadi ini adalah ujian. Jadi ubat untuk menghadapi ujian adalah dengan sabar, dan kita kita hadap juga. Kita hadap ujian tu. Kerana ujian ni Allah yang bagi. Ujian Allah yang bagi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya yang kedua yang kita kena jaga adalah hubungan kita dengan manusia. Jadi hari ni kita tak dapat nak berjumpa dengan orang sangat kan, disebabkan PKP ni. Jadi orang yang ada di sekeliling kita adalah siapa? Tak lain tak bukan ahli keluarga kita lah kan, isteri kita, anak-anak kita. Atau kalau di kampung kita ada ayah, mak ayah kita. Atau bagi anak-anak lah kan di rumah kan, anak-anak dengan mak ayah lah, ataupun atuk dan nenek kan. Jadi hubungan dengan manusia ataupun dengan family ni kena jaga. Sebab apa? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jangan sekutukan dia dengan apa-apa pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu dengan kedua ibu bapa. Yang pertama. Lepas tu Allah sebut lagi wa bidzil qurba, dan juga kaum-kaum kerabat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kaum kerabat ni siapa dia? Kaum kerabat ni adalah yang terdekat. Maksud dia yang terdekat lah. Kalau bagi seorang yang bergelar suami, yang terdekat isteri, kemudian anak-anak, kemudian mak ayah dia, kemudian saudara-saudara yang lain, adik-beradik dan sebagainya. Kemudian bagi seorang anak, yang terdekat bagi dia mak ayah dia, adik-beradik dia, kemudian pak cik, mak cik, dan berkembanglah dan sebagainya. Ini maksud wabil qurba, itu yang kedua. Kemudian barulah masuk pada wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, jiran-jiran yang terdekat. Barulah pergi pada jiran-jiran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itu kita kena jaga hubungan dengan manusia, terutamanya kalau dalam keadaan sekarang ni kita jaga hubungan kita dengan family. Okey, sekarang ni kita belum masuk sebenarnya ni resipi yang saya nak bagi ni, tapi masa ni nampaknya dah 2.13, tinggal lagi 2 minit. Tapi insya-Allah lah saya cuba cepatkan. Sebenarnya kalau tengok pada apa yang saya nak sampaikan ni macam panjang lagi. Tak cukup setengah jam, mungkin perlukan 1.5 jam macam ceramah bulanan. Tapi ni petang-petang ni biasa kita tak nak stres-stres sangat. Mungkin tuan-tuan pun tadi dah kenyang makan kat rumah kan, makan pula sedap, isteri masak ataupun tuan-tuan sendiri yang masak kan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki, nikmat pada kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam kita nak bentuk keluarga yang mendapat bahagia ni kan, kita kena ada satu role model. Kita bukan boleh nak terus buat, sebab kalau kita nak terus buat ikut resipi-resipi yang ada, kita akan berdepan dengan satu kesilapan demi kesilapan. Memang betul kesilapan tu kita semua akan lalui, tapi sebenarnya kalau kita ada satu role model, satu contoh untuk kita jadikan, insya-Allah kita punya perjalanan itu maybe akan ada juga terpijak jauh, duri-duri akan terpijak juga, tapi tak banyak berbanding kalau kita tak ada langsung contoh yang kita jadikan. Jadi dalam hidup kita ni, siapa dia contoh yang terbaik? Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, tak lain tak bukan, kalau tanya siapa pun kat luar sana, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada Rasulullah itu adanya contoh teladan yang baik. Jadi
memang tak dapat tidak. Kalau dah sebut dalam Quran ni, maknanya memang confirm. Confirm lah tuan-tuan. Kena jadikan tuan-tuan kena jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Tak kira lah dalam segenap kehidupan kita. Cuma sekarang ni konteks kita adalah konteks keluarga. Dan dalam satu hadis juga, riwayat Tirmizi, ada disebutkan Nabi SAW sebut yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kalau Nabi sendiri dah, orang kata declare lah, dah isytihar, Nabi sendiri paling baik terhadap keluarga, jadi siapa lagi contoh yang kita nak jadikan? Siapa lagi, kan? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dekat sini role kita, role model kita siapa? Tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana bila kita ikut Nabi, maka dengan sendirinya kita akan dapat redha Allah dan kasih sayang daripada Allah. Ini siapa yang cakap ni? Siapa yang cakap? Allah sendiri sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu sayang Allah, cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah sunnah aku, ikut Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka kamu akan mendapat sayang Allah, kamu akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum, tambah lagi, plus Allah akan bagi keampunan pada kamu, dapat keampunan daripada Allah SWT. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Maka jelas pada kita siapa ikutan kita, siapa role model kita, maka Nabi SAW. Jadi saya ada rangkumkan beberapa ramuan ataupun resipi. Ni bukan resipi masak saya dekat dalam Facebook saya ada buat share resipi donat, tapi ini bukan resipi donat. Ini resipi keluarga. Kita nak keluarga yang bahagia. Jadi saya percaya semua orang dekat luar sana memang nakkan resipi ni. Sebab kadang-kadang kita tak ada satu panduan, kan? Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian daripada saya petang ni, mudah-mudahan dapat memberi satu pencerahan lah, terutamanya bagi diri saya sendiri. Sebab saya sendiri juga ada keluarga. Saya pun ada keluarga. Yang pertama apa? Resipi dia, tuan-tuan, yang pertama adalah jaga solat berjemaah. Jaga solat berjemaah. Yang pertama saya ulang, jaga solat berjemaah. Tuan-tuan, saya percaya kita semua semestinya memang jaga solat lah, kan? Jaga solat. Tapi tak semua yang jaga solat berjemaah. Hari ni kita berkumpul dalam keluarga, kan, sangat rugi. Ayah sembahyang dalam bilik, mak sembahyang lepas masak nanti, dan memang tak berjemaah lah. Lepas tu anak-anak dalam bilik masing-masing. Seronok ke macam tu? Tak seronok. Yang pertama sekali sebab tu kena jaga solat berjemaah. Sebab bila dengan jaga solat berjemaah ni, yang pertama jaminan dia, Allah akan bagi kita pahala yang berlipat kali ganda, 27 kali ganda, berbanding kalau kita sembahyang seorang-seorang. Dapat satu saja pahala. Macam orang bagi kita duit lah, kan? Dekat tangan kanan ni ada RM27, sebelah ni ada RM1. Kita tengok yang mana, RM1 ke RM27? RM27. Tapi oleh kerana pahala ni kita tak nampak depan mata, kan? Jadi kita tak menghargai benda ni, tak menghargai. Itu dari sudut pahala. Dan dari sudut hikmah juga, kalau kita jaga solat berjemaah ni, dan insya-Allah ada jaminan kita akan mendapat anak-anak serta isteri yang soleh dan solehah. Kenapa? Kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada kawan yang bekerja di Jabatan Agama bahagian undang-undang keluarga lah. Dia biasa berdepan dengan orang-orang yang ada krisis, yang ada masalah rumah tangga. Saya tanya dengan dia, kebanyakan orang yang datang jumpa, kan, ceritakan tentang masalah ni, apa sebenarnya punca masalah dia? Kebanyakan, tuan-tuan, mungkin tak semua, kebanyakan yang datang tu yang ada masalah bergaduh laki bini, masalah keluarga, anak-anak tak dengar cakap apa semua, sebab masalah tentang solat.
Tak solat langsung, itu lagi berat lah. Kalau macam solat berjemaah ni, dia dah masuk tahap yang perfect dah. Maksudnya daripada seorang jadi berjemaah, ni langsung tak solat. Disebabkan itulah datang macam-macam masalah dalam keluarga, sehingganya berlaku keretakan rumah tangga. Kerana itu yang pertama sekali, formula dia kena jaga solat dan pastikan solat tu berjemaah. Sebab dengan berjemaah, seorang ayah yang menjadi imam akan dipandang sebagai seorang pemimpin yang berkaliber. Sebab apa? Sebab seorang imam tu, bila dia angkat takbir Allahu Akbar, yang belakang akan follow, betul? Bila dia rokok, yang belakang pun akan rokok. Tak kira yang belakang ni berpangkat macam mana pun. Macam kita dekat sini kan. Seorang imam, bila dia memimpin, belakang ni macam-macam yang berpangkat besar yang ada ni. Tapi oleh kerana dia adalah seorang imam, maka dia punya integriti dia, orang pandang kepimpinan dia sangat hebat, sehingga kan dia rokok, semua ikut follow rokok. Kerana itu, bila jaga hubungan solat, bila kita jaga solat kita, terutama solat berjemaah di rumah, insya-Allah isteri, anak-anak dengan sendirinya akan respect pada kita, ketua keluarga di rumah lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya panjang lagi nak urai ni, tapi saya cepatkanlah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang kedua, apa resipi dia untuk dapat keluarga yang bahagia? Yang kedua, kita kena hidupkan suasana agama dalam rumah. Hidupkan suasana agama dalam rumah. Macam mana tu? Senang saja. Suasana agama dalam rumah ni, kita baca Al-Quran, kan? Ajak anak, isteri, carilah satu waktu yang sesuai, ataupun kalau kita memang betul-betul banyak masa terluang dan kita mampu untuk mengarahkan, kan, mendidik anak isteri kita pada setiap kali habis waktu solat, maknanya sehari 5 kali lah, 5 kali waktu solat, habis solat terus buka halaqah baca Al-Quran. Tak kiralah baca sendiri-sendiri ke atau membaca ramai-ramai, itu pulanglah. Yang penting wujudkan suasana ni, suasana agama dalam Quran. Itu yang pertama. Lepas tu, yang kedua, kalau boleh buatlah tazkirah sikit, kan. Kalau bapa tu pandai ceramah, tazkirah sikit. Mudah-mudahan tazkirah ni, sebab tazkirah ni merupakan majlis ilmu juga. Majlis ilmu, dan majlis ilmu ni diumpamakan sebagai taman-taman syurga. Jadi maknanya dengan usaha kita mewujudkan tazkirah ni, maknanya kita membentuk taman syurga dalam rumah kita. Tuan-tuan, kalau dah kata taman syurga, bahagia tak? Of course bahagialah, kan. Kita wujudkan taman syurga di rumah. Jadi oleh kerana itu, yang kedua ni, kena hidupkan suasana agama. Buatlah macam mana cara pun, paling simple, baca Al-Quran, kan. Jangan baca ayah baca, anak tak baca. Ajak anak dan juga isteri baca sekali, kan. Ataupun katalah kita ni kata dah peruntukkan waktu baca Quran asar aja, kan. Maknanya masa lain tu terbiar macam tu je. Tuan-tuan, masih ada cara untuk kita manfaatkan masa-masa tu walaupun tanpa kita baca. Cara dia apa? Sekarang ni kita teknologi dah canggih, ada TV, ada handphone, ada radio, apa semua. Buka Quran, hidupkan suasana dalam rumah tu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, ataupun buka tazkirah ustaz-ustaz yang ada dah banyak dalam YouTube sekarang ni, kan. Hidupkan suasana agama. Lepas tu biasakan zikir-zikir yang baik-baik, kata-kata yang baik dalam rumah. Jangan kejap-kejap melatah sebut begini begitu, kan. Kalau dah melatah tu macam-macam lah keluar dalam mulut tu. Kalau boleh ubah. Biasakan kataan-kataan yang baik. Ini salah satu cara untuk kita hidupkan suasana agama, dan hidupkanlah amalan-amalan sunnah, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, yang ketiga, resipi yang ketiga, pemandangan kita ni dalam PKP. Jadi yang ketiga ni wajib tuan-tuan. Apa dia? Kita buat PKP kita sendiri dalam rumah. Apa maksud PKP dalam rumah ni? Bukan perintah kawalan pergerakan. Pergerakan kalau kat luar. Ni dalam rumah ni PKP, nama PKP sama, tapi dia punya huraian dia lain sikit. Perintah kawalan
penggunaan apa? Penggunaan handphone, penggunaan TV, komputer, internet. Lepas tu gadget lah, kan? Benda ni kena kontrol di rumah, tuan-tuan. Sebab apa? Sekarang ni bila kita terlalu banyak masa di rumah, kan, semestinya saya sangat kata 100% lah, saya percaya memang kebanyakan kita di rumah, selain daripada kita murajaah Al-Quran apa semua, memang kita menghadap TV, menghadap handphone terutamanya, kan, tengok Facebook, WhatsApp, Instagram. Kita banyak habiskan masa ke arah tu. Jadi kita kena tegaskan diri kita, kalau kita betul nak mencapai hidup bahagia, kita kena buat benda ni di rumah. Buat PKP, Perintah Kawalan Penggunaan benda-benda yang saya sebutkan tadi. TV, kena kurangkan tengok TV. Lepas tu handphone, jangan setiap masa nak pegang handphone aja. Kalau boleh ada me time, orang panggil me time. Tutup semua handphone, simpan. Jadi duduk sama-sama keluarga, kan. Jadi bila benda ni kita dapat usahakan, insya-Allah, tuan-tuan, saya percaya kasih sayang antara suami dan isteri akan bertambah baik. Anak-anak, hubungan dia dengan mak dan ayah akan bertambah baik. Sebab apa? Dia merasakan ada kontak antara dia dengan mak dan ayah dia. Sebab apa? Ada perhatian. Sebab bila dah tak ada benda-benda ni, insya-Allah lah, apa lagi kita nak hadap, kan? Melainkan kita nak hadap isteri kita, hadap suami kita, hadap anak-anak kita. Jadi insya-Allah ini akan menyuburkan lagi hubungan kita. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, yang keempat, kita kena ringankan tulang di rumah. Maksudnya ringankan tulang ni kena bantu-bantulah, kan. Suami bantu isteri, isteri bantu suami. Kadang-kadang ada ego, salah seorang tu ada ego, terutama lelaki lah, kan. Bagi dia perempuan ni kerja dia buat rumah aja. Sebenarnya kita ni kena sama-sama bantu. Kerana Rasulullah SAW sendiri, dalam kisah hidup Rasulullah sendiri, Rasulullah selalu bantu Sayyidatina Aisyah di dapur. Rasulullah sentiasa bantu. Rasulullah jahit baju sendiri, kan. Kadang Rasulullah balik rumah tengok makanan tak ada, Rasulullah kata tak apalah, kan, aku puasa je. Tapi kalau kita macam mana, balik rumah tengok makanan tak ada, mengamuk lah rasanya, kan. Tapi Rasulullah tengok contoh tauladan yang baik kita boleh jadikan. Kemudian yang kelima, bersederhana. Bersederhanalah dalam kehidupan kita ni. Ini saya pasti semua di rumah sana sangat berhati-hati dalam berbelanja sekarang ni. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi tempoh PKP ni, kan. Terutamanya dalam keterbatasan pergerakan ni, memang kita tak dapat nak mencari rezeki. Lagi-lagi pada rakan-rakan yang dekat luar sana, punca rezeki dia adalah datang daripada perniagaan, kan, bekerja sendiri dan sebagainya. Sangat-sangatlah terkesan dengan keadaan macam ni. Jadi apa yang perlu dilakukan ketika ni adalah bersederhana dalam hidup. Jangan pula isteri minta, abang belikan emas. Masa ni tak sesuai nak beli emas, nak beli kain ni, benda-benda yang tak patut lah. Tapi benda sekarang ni yang kita kena fikirkan adalah kelangsungan hidup, terutamanya keperluan-keperluan rumah dan sebagainya lah. Jadi kena bersederhana dalam hidup. Kemudian yang keenam, kena saling memahami. Saling memahami. Isteri kena faham suami. Suami dah penat balik rumah, kan, dah beli macam-macam ni, bagilah dia rehat. Janganlah terus suruh buat kerja, kan. Memanglah duduk rumah, kan, semua duduk rumah, kena buat ni buat tu apa semua, bantu sini bantu sana. Tapi kena faham keadaan suami tu. Dia dah penat, walaupun tak bekerja sekarang ni, semua orang dilarang tak boleh bekerja, tapi oleh kerana dia penat balik daripada pasar raya tadi, beli macam-macam untuk kita, dia dah penat, bagilah dia rehat sekejap, kan. Kemudian suami pula tengok isteri dah penat masak, bagilah dia rehat kejap. Janganlah suruh dia kejap-kejap, yang ni baju tak basuh lagi, air tak buat, air abang tak buat. Sabarlah dulu, kan. Jadi kena saling memahami. Dan kemudian yang terakhir sekali, tuan-tuan, minta maaf lah, saya ambil masa yang sangat panjang pada hari ni, sebab saya merasakan benda ni sangat penting lah. Terutamanya kita ni masih banyak lagi masa kita ni berada di rumah dalam tempoh PKP. Jadi sebaiknya kita usahakanlah untuk membentuk keluarga ni. Yang last sekali, paling penting, last sekali, kena saling menghargai antara satu sama lain. Benda ni sangat penting. Kadang-kadang
kita tak menghargai isteri kita, menyebabkan isteri kecil hati, merajuk apa semua kan dan sebagainya. Begitu juga seorang suami. Isteri kalau tak menghargai suami, tak menghargai dengan usaha dia yang dia dah buat kan, kadang-kadang dia bantu juga kerja dekat rumah tu. Dia dah bantu basuh pinggan, lepas tu dia dah menyapu-nyapu dekat rumah, lepas tu dia rehatlah kejap, tiba-tiba isteri bising kan, orang rumah bising, abang ni duduk saja, baring saja kan, padahal tadi dia dah buat, sian dia kan. Jadi kena saling menghargai, saling menghargai. Dan isteri, suami juga kena menghargai isteri, apatah lagi lah isteri kata antara yang sangat berperanan besar lah. Dia lah yang nak basuhkan baju kita, baju anak-anak, baju tukarkan pampers budak lagi, nak masak lagi kan. Jadi kena saling menghargai supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat bentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itulah 7 resipi yang saya senaraikan tadi. Mudah-mudahan menjadi panduan untuk saya juga dan tuan-tuan yang berada di luar sana, supaya dapat kita bentuk keluarga yang bahagia dalam tempoh kita PKP ini. Ini mungkin latihan untuk kita bentuk semula keluarga, untuk kita rebuild. Saya nak sebut bahasa Inggeris ni berbelit sikit lidah. Rebuild maksudnya kita bina semula keluarga kita kan. Sebelum ni mungkin tak ada masa, tak cukup masa. Di hari ini Allah bagi masa yang sangat banyak, ruang dan peluang yang sangat banyak. Gunakan, manfaatkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mencapai satu kebahagiaan yang berpanjangan, bukan sahaja di dunia tapi bersambung, berterusan sampai akhirat sana. Jadi sekadar itu saja. Saya mohon maaf sekiranya terlalu lama hari ini saya bercakap, mengganggu masa tuan-tuan yang berada di rumah sana. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, insya-Allah, dan semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.